Ini laporan yang saya terima di Kuala Kedah. Tadi kata dia perlis pada gangguan. Saya tak menafikan, di Perak itu hari dah selesai, tak ada masalah. Saya mungkinlah Yang Amat Berhormat Datuk Syarani bertegas. Masalah air di Manjung, di kawasan Perak Tengah mesti diselesaikan seminggu sebelum hadirnya Aidilfitri. Alhamdulillah. Jadi ketegasan pemimpin. Kalau perlu dikeluarkan belanja besar, keluarkan belanja besar untuk rakyat. Semua dah tahu bahawa hadirnya Aidilfitri, perantau-perantau, mereka tinggal di ibu kota, pulang ke desa. Kenapa mesti dijerut mereka dalam masalah air ini? Saudara Budin Pasarat, dia kata di air keruh di Melaka. Itu air keruh. Tapi dia kata air keruh di Melaka. Okey, air keruh di Melaka, nama tempat saudara Budin Pasarat. Saya lihat nampaknya saudara Budin Pasarat dia nak berjenaka pula. Mungkin untuk menghiburkan sedikit kekecewaan mendengar teman-teman kita, warga net yang balik ke Kelantan terjebak dalam masalah air, saudara. Baik, itu masalah air. Saya melihat juga ini tentang bagaimana sejak akhir-akhir ini, saudara. Ini saya nak bagi tahu. Saya nampak malam raya, ingatkan orang bercakap pasal raya, rupanya mereka masih bercakap politik. Sebab itu hari ini saya ambil keputusan, hari kedua malam ini saya memulakan kita punya live, kita berbicara soal politik. Sebab sehari sebelum raya orang bercakap politik. Malam raya di sebalik anda takbir orang bercakap soal politik. Dan yang saya menyampah tu, tapi terpaksa dengar. Kalau saya tak dengar, saya tak boleh memberi laporan, saudara. Saya mendengar bagaimana ada 2-3 orang pemilik media sosial ni, mereka mengamalkan macam-macam ramalan. Pertama sekali situ dia kira lebih kurang awal puasa dulu, iaitu katanya kerajaan perpaduan tak tahan lama. Ada yang kata 2-3 minggu. Tapi ternyata 2-3 minggu dah meleset, tak ada mana pun. Kekal. Kemudian ada pula masuk pertengahan bulan puasa, ada yang meramalkan ahli Parlimen UMNO Barisan Nasional katanya akan tarik sokongan. Tapi sampai hari ini koput tak ada apa pun, saudara. Dan ini saya melihat gambaran yang diberikan oleh setengah mereka, pemain-pemain media sosial. Apa matlamatnya? Benda tak ada diada-adakan. Kemudian ada yang meramalkan pula Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam kritikal dan bahaya kerana politiknya kesan kes pengampunan diraja terhadap Datuk Seri Najib. Tapi hari ini tak ada apa pun, tenang saja, saudara. Keluarga Datuk Seri Najib menghadapi dengan tenang suasananya, menantilah soal pengampunan diraja. Tak ada pula kita dengar kenyataan-kenyataan daripada Seri Anwar Ibrahim, daripada UMNO dan sebagainya. UMNO kekal dengan hasratnya untuk bertemu dengan Dudi Yang Maulid Pertuan Agong untuk memohon, bukan ada tekanan. Ada lebih teruk lagi, saudara, meramalkan Datuk Zahid Hamidi akan disingkirkan dari Jemaah Menteri. Kononnya kerana UMNO dan PKR dalam sengketa. Saya kata, sengketa apa bendanya? Elok je saya tengok. Hadir hari raya itu hari. Malahan 30 bulan April ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meminta Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid Hamidi untuk mengadakan rumah terbuka di Sri Satria, kediaman resmi Timbalan Perdana Menteri. Kerana Perdana Menteri akan membuat rumah terbuka di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Saya kata, mana ada benda ni? Sengketa serius, saudara. Ini susahlah cakap. Orang mu'alaf cakap ni, saudara. Kena ada pula tu. Ini memanglah benda tak ada diada-adakan. Ada pula tu membuat ramalan, kononnya rakyat marah dan membenci kerajaan perpaduan ini kerana tidak dapat banyak wang bantuan menyedang Aidilfitri. Itu yang dibangkitkan. Saya dah bagi tahu mana ada kerajaan di dunia ini yang prihatin pada warganya bila datangnya hadir musim-musim perayaan macam Aidilfitri ini, kerajaan bagi duit. Hanya kerajaan di Malaysia, tak banyak pun masih lagi. Dan dalam suasana ekonomi yang tak menentu ini. Dengan hutang 1.5 triliun, berhempas pulah lah pimpinan di Anjung Kuasa Seri Berdana tu cari duit. Dapatlah dia dapat 200, 500. Dan bantuan SDR ni masih lagi berterusan. Jadi pimpinan negara dalam kenyataannya selepas musim pilihan raya ini, saudara, jangan lupa seminggu 2 minggu lagi akan ada lagi bantuan yang disediakan.
Tapi sebab kerana kononnya nakkan sebelum raya tu biarlah dapat 1,000-2,000. Habis lepas tu beli bunga api. Saya tak tahulah saya. Tapi saya melihat bagaimana ekonomi tak ada masalah. Kita tak dengar pula ceritanya yang kita dengar warga emas ataupun orang terlibat dalam kemalangan jalan raya yang tak ada. Yang sakit. Ini saudara ruang waktu dia kata kerajaan perpaduan telah pun menyantuni. Cuma memanglah tidak mendapat sepenuhnya. Sabarlah. Berusahalah kita membantu kerajaan hari ini untuk menangani permasalahan apabila kerajaan sedang berhutang 1.5 triliun. Ini masalah dia, saudara. Saudara Zohana Hana dia kata, mintalah Perdana Menteri kita perbanyakkan lagi pekerjaan untuk rakyat, untuk mencari rezeki. Ini saya pandangan cukup baik daripada Puan Zohana Hana. Ini yang sedang dilakukan. Ini yang sedang dilakukan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Saya berkesempatan berbual dengan Datuk Seri Zaid Hamidi. Beliau akan berusaha melalui kementeriannya untuk membangunkan sektor ekonomi warga di desa untuk mewujudkan peluang-peluang perniagaan, membuat industri kecil dan sederhana. Banyak peruntukan akan disalurkan. Dan pekerjaan hanya akan diwujudkan apabila berlakunya pelabur-pelabur dari luar negara melabur, membuat kilang dan sebagainya akan ada. So, itu keadaan saudara. Bukan tak diusahakan insya-Allah. Pelabur-pelabur sudah pun memberi jaminan insya-Allah akan hadir dalam sebulan 2 lagi, banyaklah kilang-kilang akan dibuka. Dalam keadaan begini, yang kita harapkan jangan pula wujudkan andaian-andaian macam saya katakan tadi. Keadaannya kononnya kerajaan akan lumpuh, kerajaan akan jatuh. Apa benda ni korang ni? Tak habis-habis itu yang diratip. Tapi saya tengoklah seorang tu memang dia mualaf kan. Orang mualaf ni dia pun cakap sekat tiang. Malas saya nak layan dia. Lepas tu ada pula yang meramalkan kononnya hanya 2-3 orang saja pemain media dari Parti Pembangkang. Namun dia tak mampu untuk menggamit yakin rakyat. Sebab apa? Kerana dia tidak memberi solusi. Anwar Ibrahim orang tak percaya. Siapa nak ganti Anwar Ibrahim? Ini persoalan. Kamu membangkitkan isu, kamu mesti memberikan satu solusinya. Mesti ada penyelesaian. Jadi saya heran. Contoh saya katakan, Ali UMNO tak suka Zaid Hamidi. Zaid Hamidi akan dijatuhkan. Zaid Hamidi akan disingkirkan. Siapa calonnya? Kita nak dengar juga. Tak ada. Anwar Ibrahim akan dijatuhkan dari anjung kuasa Seri Perdana. Tidak lagi mendapat kepercayaan di kalangan ahli-ahli parlimen. Ada yang kata 10 orang, ada yang kata 12 orang, ada yang kata 15 orang. Kononnya, ada pula ahli parlimen dari Sarawak juga akan bersama-sama untuk menumbangkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Siapa gantinya? Persoalan, dia tak bagi dia punya solusi. Sebab itu, saya dengar kenyataan daripada Fazlah Yusof. Akhirnya dia mendedahkan kenapa warga ahli parlimen daripada Sarawak menyokong penuh pada Anwar Ibrahim. Kerana mereka merasakan dibohongi. Dan hari ini, mereka kekal. Saya dah bagi tahu dulu. Tidak mungkin, saudara, untuk dalam masa mendatang ini, warga Sarawak akan mengizinkan pimpinan mereka, wakil-wakil rakyat, melakukan onar yang sebegini. Kerana belum pernah berlaku dalam sejarah, saudara. Tak pernah berlaku sejak negara merdeka. Sejak Sabah Sarawak berada dalam ikatan Malaysia ini, belum ada seorang pun pemimpin dari Sarawak mendapat jawatan sebagai timbalan pada menteri. Ini realiti. Takkan orang Sarawak nak biarkan. Tidak mungkin orang Sarawak nak bersetuju. Nak dijatuhkan ini besok lepas. Apa pun tak dapat. Ini keadaan saudara. Kemudian saudara, masih ada lagi cubaan. Macam-macam lah. Kononnya ini menjelang pilihan raya negeri ini, maka diciptalah pelbagai persepsi politik saudara. Negeri itu tak boleh menang, negeri ini kalah. Dan yang saya paling ketawa, bila ada pula ramalan-ramalan, pemain-pemain media sosial ni mengatakan, Selangor, kerajaan perpaduan bakal tumbang. Saya kena tumbang kat mana? Di mana kawasannya? Kononnya berdasarkan pilihan lepas, adanya ahli kawasan-kawasan parlimen itu yang dimenangani oleh Parti Perikatan Nasional. Itu masa PRU 15 dulu. Hari ini dah berbeza. Dan hari ini sudah ada perpaduan. Mereka sebenarnya semakin takut. Mereka sekarang ni semakin takut melihat bagaimana UMNO dengan keadilan
bersama dengan Parti Amanah dan Parti DAP membentuk satu pakatan sebagaimana terwujudnya Muafakat Nasional. Jadi mereka yang berada di sebelah sana sudah gerun. Kalau waktu pilihan raya yang baru lepas, saya nak jelas pada anda, pilihan raya yang lalu tidak ada masalah pada mereka. Kerana UMNO bertanding solo. Ya? Pakatan Harapan bertanding dengan Pakatan Harapan. Dan mereka pula antara PAS dan Perikatan Nasional. Kononnya menjelmakan Muafakat Nasional sebagaimana yang diidamkan oleh orang Melayu. Itu pilihan raya lepas. Tetapi selepas itu, mula warga terasa, oh kami terpedaya. Akhirnya kami terpedaya kerana kalau mereka menuduh UMNO baik dengan DAP, bagaimana pula dalam Perikatan Nasional ada Parti Gerakan. Ini sekarang ni orang dah mula. Dan timbullah macam-macam cerita yang tak pernah kita jangkakan. Sebagaimana yang dilontarkan oleh Presiden UMNO sebelum itu. Dia kata bahawa dalam keadaan suasana gini, mungkinlah bangkai-bangkai tikus itu akan dapat dihidu dari dalam almari buruk. Ini yang sebenar berlaku, saudara. Dan saya merasakan masih banyak lagi antara pemain sosial yang melontarkan percaturan politik yang bersifat rasis. Isu agama dilontarkan. Alhamdulillah, nampak gayanya sepanjang pilihan raya perayaan Aidilfitri ini tak ada pula orang bercakap lah soal-soal ini agama. Tetapi bagaimanapun isu rasisnya terjelma lah. Isu-isu perbalahan kononnya. DAP-nya begini, orang Cina begitu, orang Melayu begini. Ada pula malam tadi saya dengar. Kononnya pengundi-pengundi Cina tetap kekal. Tidak bersetuju dengan Pakatan Perpaduan kerana DAP menyantuni Parti UMNO. Kebencian mereka pada UMNO terlalu tinggi. Saya kata apa benda lah kau bercakap. Saya barulah sepanjang bulan puasa ni, sepanjang hari raya saya naik Grab, saya bertanya, berbual dengan pemandu teksi, pemandu Grab. Mereka daripada kaum Cina. Mereka mengatakan kali ini mereka cukup seronok melihat perpaduan sudah tercipta. Di mana negara kita ini diambang, dianjung kuasa, dipimpin oleh Saidina Ibrahim, mereka mengharapkan boleh diteruskan.